Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipanjangkan usia dan dapat lagi kita bersama-sama dalam channel Faris dan Finas channel ini. Untuk pada kali ini kita akan membincangkan ataupun kita akan berkongsi berkaitan dengan ujian penilaian kelas KAFA atau UPKK di peringkat KAFA. Okey. Kita akan tengoklah berkaitan dengan ujian penilaian kelas KAFA. Okey, sebelum tu masih belum terlambat, sekiranya saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid, terutamanya murid tahun 5 kelas KAFA yang akan menjalani ujian penilaian kelas KAFA pada sesi tahun ini. Okey, baik, kita lihat kepada matlamat UPKK. Matlamatnya adalah untuk menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid-murid tahun 5 dalam bidang pengajian Al-Quran, ulum syar'iyah iaitu subjek akidah dan ibadah, sirah, adab, akhlak Islamiah, jawi dan khat dan lughatul Quran. Okey, seterusnya kita tengok bidang yang dinilai. Apakah bidang yang dinilai? Yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, ulum syar'iyah, iaitu akidah dan ibadah. Yang ketiga, subjek sirah. Yang keempat, subjek adab dan akhlak Islamiah. Subjek kelima, jawi dan khat. Subjek keenam, lughatul Quran. Subjek ketujuh, penghayatan gaya hidup Islam. Dan subjek yang ke-8 adalah amali solat. Ini adalah 8 subjek yang dinilai dalam UPKK yang mewakili 8A. So, semua pelajar-pelajar yang menduduki UPKK itu akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keseluruhan 8 bidang ini supaya mencapai pencapaian yang cemerlang lah, supaya semuanya dapat A. Okey, baik, kita lihat pula kepada bentuk penilaian. Okey, bentuk penilaian yang pertama adalah dalam bentuk lisan, iaitu bagi subjek Al-Quran. Al-Quran ni termasuklah ujian tilawah, ujian hafazan dan kemudian ada kefahaman Al-Quran. Maksudnya murid akan ada penilaian bentuk lisan yang berkaitan dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian ada surah-surah hafazan. Kemudian surah hafazan itu termasuk juga kena hafal dia punya kefahaman Al-Quran. Okey, kemudian bentuk penilaian yang kedua adalah berbentuk amali, iaitu amali solat. Murid-murid akan diajar daripada daripada aspek mengambil wudu, tayamum, azan dan iqamah, seterusnya yang sembahyang ataupun solat yang berbentuk amali. So kita akan menilai murid-murid macam mana dia orang solat, cara pergerakan dalam solat, bacaan dalam solat dan sebagainya. Okey, seterusnya bentuk penilaian yang berbentuk lisan dan pemerhatian, iaitu dalam subjek penghayatan cara hidup Islam. Okey, yang ini kita akan menilai murid berdasarkan penghayatan cara hidup Islam ni macam mana adab mereka, akhlak mereka di dalam kelas ataupun di luar kelas, cara bercakap dan sebagainya. Okey. Dan ketiga-tiga bentuk lisan, amali dan bentuk lisan dan pemerhatian ini akan markahnya akan diberikan oleh
biasanya guru kelas akan dilantik untuk memberi markah untuk ketiga-tiga subjek ini. Okey, mewakili 3A. Dan seterusnya bentuk penilaian yang keempat adalah bentuk penilaian dalam bentuk penulisan. Ini adalah ujian bertulis. Okey, ujian bertulis iaitu dalam subjek ulum syariah, sirah, adab, jawi dan khat dan lughatul Quran. Okey, lughatul Quran tu bahasa Arab. So 5 subjek ini akan dipelajari dalam PDP, termasuk dalam PDP, dan kemudian akan ada ujian bertulis, jawab soalan macam peperiksaan yang biasa. Okey. So, kalau kita melihat daripada bentuk penilaian ini, setiap bentuk penilaian, bentuk lisan mewakili 1A, bentuk amali 1A, dan bentuk lisan dan pemerhatian 1A, dan bentuk penulisan ada 5A. So, kesemuanya adalah berjumlah 8A untuk UPKK. Okay. Okay, baik. Seterusnya kita tengok kepada syarat-syarat kelayakan. Bagaimana untuk seseorang murid itu layak untuk menduduki UPKK. Okay, yang pertama syaratnya adalah belajar kafar sekurang-kurangnya 3 tahun. Okay. Setiap murid itu perlu untuk masuk ke kelas kafar sekurang-kurangnya 3 tahun, iaitu tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Sebab apa? Sebabnya dalam ujian UPKK ni, dia punya silibus, dia masuk daripada silibus tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 dirangkumkan sekali menjadi satu ujian UPKK. So maksudnya dalam satu paper, contohnya ulum syariah, soalan-soalan tu berdasarkan silibus. Ada soalan daripada tahun 3, ada soalan daripada tahun 4 dan ada soalan daripada tahun 5, dan semua subjek macam tu. Okay, dia ada semua sekali dirangkumkan 3 tahun silibus kafar, tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 menjadi satu soalan untuk murid-murid jawab lah. Okay, seterusnya yang kedua, mengikut kurikulum kafar. Mengikut kurikulum kafar. Macam tadilah, pelajar itu ataupun murid itu belajar dalam silibus kafar. Sebab kalau dia belajar silibus lain selain daripada silibus kafar, mungkin silibusnya berlainan dan itu menyusahkan lah, macam nak jawab apa kan kalau dia tak ikut kurikulum kafar. Okey, seterusnya syarat yang ketiga adalah murid tahun 5 kafar berumur 11 tahun mengikut tahun semasa. Okey, UPKK ni dijalankan untuk murid tahun 5 yang dah menjalani tahun 3, tahun 4 dan kemudian dia masuk tahun 5 yang berumur 11 tahun mengikut tahun semasa. Kalau tahun ni murid itu 11 tahun, dia layak untuk menduduki ujian UPKK. Kemudian syarat yang keempat adalah berdaftar. Okey, berdaftar untuk menduduki UPKK. So, pelajar-pelajar perlu mendaftar untuk menduduki UPKK, baru dia layak nak jawab soalan UPKK. Okey. Kemudian tarikh pelaksanaan. Okey, tarikh pelaksanaan UPKK hendaklah dijalankan mengikut takwim penilaian yang ditentukan oleh JAKIM. Okey, JAKIM akan keluarkan satu tarikh dan kemudian sekolah-sekolah kafar akan ikut je lah, akan jalankan penilaian kelas kafar, penilaian UPKK mengikut tarikh yang ditentukan oleh JAKIM. Biasanya ujian yang amali tadi, yang berbentuk amali solat, penghayatan cara hidup Islam dan Al-Quran, itu biasanya dia awalkan sikit sebab subjek-subjek itu memerlukan masa yang panjang untuk guru-guru menilai. Kemudian kalau bertulis pula, ujian bertulis, dia akan bagi satu masa, mungkin dalam 4 ataupun 5 hari mengikut tarikh yang dikeluarkan oleh JAKIM. Kemudian pelajar-pelajar di seluruh Malaysia akan menjawab soalan UPKK pada tarikh yang tersebut. Pelaksanaan yang tidak mengikut takwim dianggap batal. So kalau
macam mana nak jawab kan? Kalau tak ikut takwim, maka terbatal lah. Dia kira tidak berada dalam arahan yang sebenar untuk menjawab soalan UPKK. Okey, seterusnya pusat UPKK. Okey. Bagi penilaian lisan, amali dan pemerhatian Al-Quran, iaitu subjek Al-Quran, amali solat dan penghayatan cara hidup Islam, hendaklah dibuat di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Kemudian bagi penilaian bertulis, hendaklah dibuat di sekolah atau kelas. Sekiranya tiada kemudahan, hendaklah dibuat di pusat khas yang ditetapkan oleh Setiausaha Peperiksaan Negeri. Okey. So biasanya bagi bentuk penilaian ataupun bentuk penilaian lisan, amali dan pemerhatian itu adalah sepanjang mereka berada di sekolah. Apabila adanya arahan untuk membuat penilaian, kita akan buatlah yang ni yang saya kata awal tadi. Okey, bagi penilaian bertulis, dia juga buat di sekolah. Biasanya sekolah akan sediakan satu dewan besar untuk memuatkan murid-murid mengikut angka giliran masing-masing dan menjawab soalan yang berbentuk bertulis. Okey. Pengendalian penilaian. Okey, penilaian setiap subjek peperiksaan bertulis dan lisan akan dikendalikan oleh penilai yang dilantik oleh pelaksana kafar negeri. Penilai subjek peperiksaan amali solat dan penghayatan cara hidup Islam akan dikendalikan oleh guru-guru yang mengajar kelas UPKK di sekolah. Ketua penilai hendaklah dilantik di setiap daerah untuk menyelaras dan mengendalikan penilaian peperiksaan, dan penilaian setiap subjek akan dibuat mengikut takwim UPKK tahun penilaian. Okey, so dalam bentuk penilaian ini kita dah bagi tahu tadi untuk tiga mata pelajaran yang berbentuk amali, itu amali solat, penghayatan cara hidup Islam itu dikendalikan oleh guru kelas ataupun guru-guru yang mengajar subjek UPKK di sekolah. Kemudian penilai bagi subjek yang lain akan maksudnya mereka akan selepas murid menduduki ujian UPKK, samalah macam peperiksaan yang dulu-dulu kita tahu, kertas murid itu akan dikumpulkan, kemudian akan dinilai di satu pusat penilaian UPKK pada tahun tersebut. Okey, kemudian penggradan. Penggradan ni pencapaian tiap-tiap tahap berdasarkan grade dan skala berikut. Bagi layak untuk mendapat keputusan A, markah perlulah 80 hingga ke 100, B 60 hingga 79%, dan C 40 hingga 59%, D 0 hingga 39%. Okey, baik. Itulah sedikit apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan, kalau kita kata pengenalan untuk UPKK ni pun boleh jugalah. Okey. So, itulah yang akan diduduki ataupun ujian yang akan dihadapi oleh murid-murid kafar tahun 5, dan ianya memerlukan kerja keras daripada murid, ibu bapa dan guru. Sama-samalah kita bantu untuk meningkatkan pencapaian murid-murid dalam UPKK pada tahun ini. Semoga anak-anak kita mendapat mendapat keputusan ujian UPKK yang yang cemerlang, yang boleh membanggakan kita. Okey, saya rasa sekian saja untuk video kali ini berkaitan dengan ujian penilaian kelas kafar UPKK, dan kalau ada apa-apa info yang saya terlepas ataupun ada apa-apa yang ingin dikongsikan, bolehlah komen di bahagian komen dekat bawah. Okey, berkaitan dengan info-info UPKK yang lain ataupun ada sebarang soalan mungkin boleh dipanjangkan, dan mungkin saya boleh balas masa komen itulah. Tak expert sangat tapi insya-Allah bolehlah tolong. Okey. Sekian itu saja untuk video kali ini berkaitan dengan pengenalan UPKK. Semoga kita bertemu lagi. Okey, sebelum tu dalam channel saya ni boleh
ada juga saya muatkan video-video ulang kaji UPKK. Okay, ulang kaji UPKK. Dan kalau boleh tengok dekat playlist Kafa ataupun playlist bincang soalan UPKK, itu saya dah muatkan banyak subjek-subjek ataupun tajuk-tajuk untuk murid-murid ulang kaji sendiri di rumah menerusi video lah dalam channel saya ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.